Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Encik Mokhtar Fizam bin Mokhtar dan juga rakan-rakan yang lain. Okay, saya ingin menerangkan mengenai topik tugasan individu yang saya pilih, iaitu hak keistimewaan orang Melayu dan juga Bumi Putera. Firstly, saya nak terangkan pasal maksud Melayu tu sendirilah. Melayu ni menurut perkara 160/2 merupakan individu atau seorang tu yang menganuti agama Islam. Yang keduanya, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang ketiganya, mestilah dilahir atau bermastautin di Persekutuan ataupun di Singapura pada hari kemerdekaan. Hak keistimewaan orang Melayu ni dah dipersetujui dalam kontrak sosial. Samping itu juga kedudukan istimewa kaum Melayu ni dia tak meminggirkan lah kepentingan kaum lain juga. Okay, dalam perkara 153 Perlembagaan Orang Melayu dan Bumi Putera ni, dia berhak untuk mendapat tempat 3/4 jawatan dalam perkhidmatan awam, perniagaan, peluang pendidikan dan juga beasiswa. Okey, dalam perkara 90 pula, tanah rizab orang Melayu ni hanya berhak dimiliki oleh orang Melayu dan dilarang sama sekali, maknanya tak boleh diberikan ataupun diuruskan oleh kaum-kaum lain. Perlembagaan Malaysia ni adalah sebagai garis panduan yang bertulis bagi sistem demokrasi berparlimen. Undang-undang tertinggi ini dijadikan sebagai dokumen rasmi dan rujukan utama dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dia mengandungi 183 perkara. Yang di-Pertuan Agong ni di-Pertuan Agong memainkan peranan yang penting, peranan utama dalam memelihara hak keistimewaan orang Melayu dan juga dan juga Sabah dan Sarawak lah. Tanah yang direservkan orang Melayu sebelum isytihar kemerdekaan tetap akan kekal sebagai tanah reserve Melayu. Dalam 2/3 ahli Dewan Undangan Negeri dan Majlis Parlimen mestilah diperoleh bagi membolehkan status tanah reserve orang Melayu dipindah. Sekiranya tanah tu nak dipindah, perlu mendapatkan persetujuan 2/3 daripada ahli Parlimen, Dewan Undangan Negeri dan juga Majlis Parlimen. Okey, seterusnya isu berkaitan kota kemasukan ke metrokrasi IPTA, iaitu sebanyak 90% daripada 9% adalah daripada Bumi Putera dan 10% untuk bukan Bumi Putera. Kota pendidikan ni pun memang antara hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera lah. Juga kalau macam perumahan pun, untuk Bumi Putera dan juga Melayu, harga rumah tu akan mendapat potongan sehingga 15% daripada harga asal rumah-rumah yang dijual. Okey.
Okey, daripada segi kekuatan dan juga kelemahan, untuk Hak Istimewa Orang Melayu, perlembagaan ni perlembagaan persekutuan yang memelihara semua hak untuk semua kaum. Kita dapat dari segi kekuatan ni kita dapat tengok sikap orang Melayu itu sendiri yang tinggi budi pekerti, berbudi bahasa dan saling toleransi. Kita tak ada penindasan antara kaum minoriti pun tak ada berlaku kat Malaysia ni. Kaum-kaum lain juga tak dipinggirkan, malah diorang dilindungi, malah mereka juga dilindungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Dia pun tetap mendapat kelebihan dan tak pernah dipinggirkan. Okay, dari segi cadangan, penambahbaikan, kebaikan dan kekurangan dalam melaksanakan, memberi kesan kepada struktur berkaitan ekonomi, perpaduan kaum dan juga pendidikan dalam masyarakat. Kelebihan yang kita dapat memperbaiki dan juga mengukuhkan sistem ekonomi dan meningkatkan taraf pendidikan. Maknanya taraf pendidikan sebab mendapat kuota yang lebih untuk kemasukan ke IPTA, ke matrikulasi. Samping itu juga meningkatkan daya saing, meninggikan daya saing dan sikap kita boleh berdikari, boleh menyemai sikap untuk berdikari, terutama dalam bidang perniagaan, sebab kita dapat merebut peluang yang ada, yang telah disediakan oleh kerajaan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.